dapat menyenaraikan 9 turutan proses dalam algoritma bagi bubble sort dengan betul. Dengan betul. Jadi, kita bagilah A. Tahniah kepada anda semua. Memang terbaiklah murid kita yang ada dalam tanya ni, cikgu. Dan itulah susunan proses yang betul bagi algoritma bubble sort. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Menengah Rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Menengah Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Ridzuan bagi mata pelajaran asas sains komputer. Dan sebelum kita teruskan, nak beritahu kepada anda semua bahawa kita akan menggunakan istilah dalam bahasa Inggeris kerana memang digunakan untuk mata pelajaran ini bagi kefahaman semua. Okey, silakan Cikgu. Okey, dan kita sudah pun berada di penghujungnya bagi topik ini. Okey, jadi secara objektifnya tadi, okey, hari ini kita nak mempelajari tentang algoritma bagi bubble sort. Okey, jadi bagaimana kita nak membina sudut bagi bubble sort, bagaimana kita nak membina carta alih yang bersesuaian bagi bubble sort. Okey, jadi waktu yang tadilah kita dah tengok macam mana sudut tersebut, bagaimana rupa carta alih tersebut. Okey. Okey, jadi sebelum kita mengakhiri ini, saya nak mengucapkan tahniahlah kepada semua murid-murid kerana berdasarkan kepada uji minda yang kita buat tadi, murid-murid dah berjaya untuk menjawab dan juga saya rasakan mungkin kamu sudah memahami benda ni. Jadi tadi kita dah bina sudut dan juga carta alih. Tapi perlu diingat murid-murid bahawa murid-murid bukan sahaja membuat sudut dan carta alih itu mengikut yang saya tunjukkan tadi. Kita perlu menguji. Menguji sudut dan juga carta alih itu, pastikan ia menjalankan proses dan menghasilkan output yang seperti yang dikehendaki. Jadi untuk melaksanakan pengujian tersebut, kita mungkin murid boleh tengok balik topik daripada tingkatan 2 sebelum ni, iaitu topik berkaitan dengan pengesanan ralat. Di sini saya lampirkan. Saya tunjukkan link untuk melihat kembali siaran berkaitan dengan pengesanan ralat. Bagaimana untuk mengesan ralat yang ada dalam sudut ataupun carta alih. Jadi sini saya tunjukkan secara ringkas macam mana kita nak buat teknik pengesanan ralat dengan menggunakan cara teknik semakan meja ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil desk checking. Desk checking ni, jadi murid ingat balik desk checking. Saya akan tunjukkan. Saya sudah ni saya dah buat desk checking untuk algoritma bubble sort ni. Iaitu yang pertama kita ada jadual senarai. Jadual senarai ni di mana yang warna merah ini adalah pengulangan yang berlaku berapa kali. Jadi kat sini kita tengok semasa kita nak menyusun senarai tersebut, proses pengulangan for yang berlaku itu berulang sebanyak 15 kali. 15 kali. Kemudian barulah kita dapat satu paparan list baharu di mana susunan nombornya mengikut turutan yang sepatutnya, iaitu turutan secara menaik tadi. Iaitu 1, 3, 4, 5 dan juga 9. Kemudian kita juga perlu satu lagi jadual, iaitu jadual berkaitan dengan pemboleh ubah. Kita ada 5 pemboleh ubah tadi. Satunya dah masuk dalam jadual senarai ini. Kemudian 4 pemboleh ubah yang lain kita wujudkan dalam lagi satu jadual pemboleh ubah tersebut untuk kita melihat nilai-nilai yang berubah dalam pemboleh ubah tersebut. Kita nak tengok daripada mula macam mana nilai yang disimpan dalam pemboleh ubah itu berubah sampai ke akhirnya. Kalau kita tengok kat sini, mula pemboleh ubah indeks ni dia memegang nilai kosong. Tapi di akhir atau cara tu dia dah kosong tu dah tak ada. Jadi nilai yang terkini yang pegang adalah nilai 4. Begitu juga dengan pemboleh ubah yang lain. Selain daripada jadual senarai dan juga jadual pemboleh ubah, saya ada juga buatkan
satu jadual iaitu jadual berkaitan dengan penyataan tadi. Okey, jadual penyataan for. Okey, jadual penyataan for yang kedua dan lagi satu jadual penyataan if. Bila kita buat jadual ni, kita akan lebih mudah mengesan baris demi baris, okey, di mana akan adanya berlaku kesilapan sekiranya algoritma yang kita laksanakan tu okey tidak melaksanakan seperti yang dikehendaki. Okey, jadi daripada contoh ni sama juga macam yang sebelum ni, okey, 15 proses pengulangan, okey, semuanya ada 15 baris kat sini dan pengulangan yang ke-15 itu akan berlaku penyataan yang tidak benar. Okey, iaitu 4 lebih kecil 5 tolak 1 apabila 4 lebih kecil daripada 4. Jadi penyataan itu adalah tidak benar sebab 4 adalah sama dengan 4. Okey, bila penyataan itu tidak benar, okey, ini adalah penyataan yang baris yang 4 tadi dalam sudukut tadi. Okey, jadi penyataan itu tidak benar, maka proses itu akan tamat dan kemudiannya dia akan pergi ke baris yang kelima dalam sudukut tadi iaitu papar senarai list yang baru. Maka kita akan mendapat output dia, list akan memegang senarai iaitu 3, 4, 1, 3, 4, 5 dan juga 9 dalam turutan menaik. Jadi inilah. Jadi murid boleh gunakan teknik semakan meja ni ataupun desk checking ni untuk menguji sudukut dan juga carta yang telah dibina tu supaya dia melaksanakan seperti yang sepatutnya. Wow, memang menarik juga ya untuk kita mengesan mana ralatnya sekiranya sudukut kita salah Ego. Okey, dan sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada pembelajaran kita hari ini Ego. Okey, untuk pembelajaran kita hari ini diharap kita dah terus fokus dengan algoritma bubble sort. Okey, algoritma bagi bubble sort. Kalau sebelum ni murid dah fokus kepada linear search, dah fokus kepada binary search. Okey, jadi perkara yang ketiga ni mereka dah faham berdasarkan kepada bila saya ajukan soalan mereka berikan jawapan dengan betul. Jadi saya rasa mereka dah faham algoritma bagi bubble sort ni macam mana dia berfungsi, macam mana ia dilaksanakan. Jadi sort ni adalah berkaitan dengan isian. Kalau yang sebelum ni dia yang search ni adalah berkaitan dengan carian. Jadi ini adalah permulaan untuk sort. Untuk sort kita kena bubble sort. Okey. Jika ada peluang, saya akan perkenalkan juga lagi satu sort iaitu bucket sort. Itu pada masa yang akan datang Ego. Dan pada hari ini pula Ego, bagaimana prestasi secara keseluruhan bagi murid kita yang ada dalam talian Ego? Okey. Prestasi mereka daripada keceriaan, tengok senyum sekarang. Dah lepas menjawab tadi uji minda tadi berjaya mendapat beberapa kali A tu. Saya rasa prestasi, kalau kita nak bagi prestasi tu memang prestasi orang kata cemerlang lah. Cemerlang. Jadi bila dah cemerlang tu diharap mereka lebih terbuka, lebih faham untuk bersedia dalam sort lagi satu iaitu bucket sort. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan sekiranya ada murid-murid sama ada dalam talian ataupun yang menonton di rumah tu, sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan tambahan ataupun nak meningkatkan kefahaman mereka, daripada mana mereka boleh dapatkan latihan tersebut? Okey, nak meningkatkan kefahaman memang kita perlu membuat latihan lagi lah. Okey, di sini saya pun ada satu latih to be untuk murid. Okey, tadi kita dah buat secara menaik, kali ini kita boleh buat secara menurun. Okey, selain daripada yang ini mungkin pelajar boleh masuk ke dalam sumberku okey untuk mendapatkan bahan-bahan untuk menambahkan kemahiran untuk memahami algoritma ini. Okey, terima kasih Cikgu Rizwan dan juga kepada murid yang ada dalam talian dan kepada mereka yang menonton sekarang, harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Didik TV KPM